Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن استودعناك ما قرأناه يا أمي. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan jazak Rais Majlis Fadil Ustaz Syauqi, tuan rumah kekanda saya Fadil Ustaz Helmi yang banyak membimbing saya dari sudut perjalanan hidup, bermula daripada subjek tauhid sampailah hal-hal yang lain, khususnya semangat dalam berdakwah ini. Beliaulah banyak memaksa saya untuk berdakwah di atas jalan ini. Kalau kata juga lah dulu ni dalam dunia televisyen kan, Ustaz Helmi dia tunjuk kita jalan untuk dakwah sebenar. Kan dakwah sebenar lagu mana maknanya pejabat kita tu semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Duduklah di mana pun semuanya kena buat kerana Allah Taala. Al-Habib yang baru berangkat pulang ke majlis seterusnya, akan pulang ke majlis seterusnya, begitu semangat hebat beliau. Datang ke tempat kita baru-baru ni masa menuju tahun lepas. Tak baru ni tahun lepas. Tengah malam balik, mai jauh-jauh balik tengah malam. Satu ni ramai kita ni ustaz-ustaz satizah tuan-tuan guru sekalian. Masa tu dia memberi satu kata-kata kepada para tempat untuk mereka khas. Sebab apa? Mereka adalah penyeri majlis. Dia kata jangan kita kata musyrik ni tukang qasidah je, tukang selawat je. Hak penting tu, hak bagi tausiah tu. Dan musyrik lagi penting sebab mereka lah yang memimpin kita berselawat. Kita ni hak duduk depan ni kadang-kadang ajak orang selawat, tapi musyrik ni dia mengamalkan terus, sama-sama memimpin selawat. Itu maksudnya. Alhamdulillah lah. Jadi alhamdulillah kalau bagi suara kepada kita, kita manfaatkan. Alhamdulillah, muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian. Segan nak cakap depan tutup guru ni, sama Ustaz Ilmi tu rumah kita. Cuma apa yang boleh kita sebut sini sebagai peringatan bersama, Nabi SAW Allah jadikan isyarat yang paling besar kepada kita. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita suluh tilik tengok pada baginda, bermula daripada fizikal baginda, watak baginda, karakter baginda, perilaku baginda, cara baginda, gerak-geri baginda, pemikiran baginda, pengakuan baginda, semuanya kita akan temui satu perkataan, iaitulah uswatun hasanah, contoh ikutan yang paling baik. Pengakuan ini bukan hanya diakui oleh kita, orang yang mencintai baginda, orang yang beriman dengan baginda. Bahkan mereka yang tidak beriman dengan baginda pun tidak teragak-agak untuk memperakuinya. Seorang penulis barat, kalau saya boleh mohon izin pada tuan-tuan untuk menyebutlah nama penulis tersebut, ya, walaupun dia tidak beriman, tapi ada juga jasanya dalam memperkenalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon izin untuk menyebut namanya Michael Hart. Siapa tak kenal dia, di dunia barat penulisannya sangat masyhur. Dan dia menulis mengkaji tentang tokoh berpengaruh dunia. Dia tidak teragak-agak untuk meletakkan Nabi sebagai first ranking, maknanya senarai yang pertama sebagai tokoh dunia yang paling berpengaruh. Sehingga akan sedar ataupun tidak dia membelakangkan King Richard. King Richard kira mereka punya inilah kehebatan lah, tonggak lah dalam pimpinan. Sampai kan saya ingat satu hari pernah sekali saya nak ke Petrabang balik daripada Sabah masa tu dakwah pedalaman. Balik tu kebetulan tempat duduk saya tu sebelah seorang orang Sabah lah. Dia ni beragama Kristian, ya? Dan dia nak balik ke UiTM di Pulau Pinang. Dan masa tu tak ada apa, duduk sembang macam mula-mula sembang biasa saja. Tiba-tiba mungkin dia nak tahu, dia tanya saya. Dia tanyalah, dia kata, kenapa your prophet Muhammad, ya, berkahwin ramai? Soalan satu soalan kita nampak macam provokasi.
Macam dia nak provoke kita. Tetapi mungkin dia nak tahu juga. Sebab apa? Dia pun dengar orang tohmah Nabi. Orang kata Nabi ni seorang yang, yalah kita nak sebut tak tergamak dalam majlis kita ni kan. Tapi itulah tanggapan mereka, Nabi ni kahwin ramai. Makna Nabi suka perempuan yang ramai. Maka kita masa tu tak tahu nak jawab apa. Dah tak bersedia. Nak jawab tu boleh, tapi nak jawab bagi dia boleh terima tu. Nak jawab tu boleh ikut suka, tapi nak bagi dia terima tu macam mana. Kita pun sebut kat dia, kita kata kahwin ramai, memiliki isteri yang ramai ini adalah sifat seorang raja. Raja mana pun dia mesti ada ramai perempuan. Bukan setakat raja kami, bahkan raja kamu pun. Siapa raja kamu yang kamu agungkan? King Richard. Cuba kita lihat King Richard, ramai tak perempuan dia? Ramai. Tapi apa beza King Richard dengan our king, dengan King Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bezanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang berada di sisinya yang kita bacakan, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwariyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Dengar lagi Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Ahmad. Ustaz Ilmi dia mendapat tarbiyah Tuan Guru Haji Saleh Musa, cengih. Tuan Guru Haji Saleh Ahmad pun lebih kurang cengih. Tapi cengih-cengih ni dia kutip perut kita ni. Ustaz Syuki kenal apa? Dia kutip perut kita ni. Ustaz Syuki dia pernah banyak di Kembangan masa tu, Ustaz Saleh. Dia kutip perut kita ni, bukan cubit kutip. Ma farqu bainahuma? Kalau cubit ni bila sabi'. Kalau kata kutip dengan kuku tu. Kuku. Tapi sambil dia cubit dia renyah. Tapi kita kulak kulit lah. Dia suruh apa matan akhir ta'awam tu. Jadi disebut isteri-isteri Nabi ni semua ni adalah isteri Nabi. Semuanya titlenya sama, iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan King Richard, dalam ramai-ramai puluhan, bahkan ada yang kata ratus perempuan-perempuan di sisinya, hanya seorang saja yang layak bergelar isteri. Hak lain perempuan simpanan ataupun gudik. Cuba kita lihat bagaimana keadaan keadilan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita dapat lihat bagaimana Nabi mengangkat martabat perempuan. Semua perempuan di sini adalah isteri sama pangkat. Tak pelihara. Baiklah, itu kita boleh buat. Dan dia pun fikir juga, oh sungguh juga. Baiklah muslim-muslimat sekalian. Itulah kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, bulan yang tak dikenal. Sehingga kan bulan Rabiul Awal dikatakan syahrun majhulun 'indal Arab. Bulan yang tak dikenal di sisi orang Arab. Sama juga dengan hari Isnin. Nabi tak lahir pada hari Jumaat yang mulia, yang dijadikan hari perayaan. Hari Khamis pun orang Arab muliakan. Sabtu dan Ahad dimuliakan oleh Yahudi dan Nasrani. Tapi Nabi tak lahir pada hari Jumaat, Nabi tak lahir pada hari Sabtu, Nabi tak lahir pada hari Ahad. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Isnin. Hari Isnin disebut yaumun majhulun 'indal Arab, hari yang tak dikenal di sisi Arab. Orang kita kata apa? Nothing happen lah. Tak ada apa yang berlaku pada hari Isnin. Tapi maka para ulama menyebut Nabi tidak perlu mengikut kemuliaan hari, contohnya kena lahir pada hari yang mulia Jumaat, Sabtu atau Ahad. Tetapi hari Isnin yang tak dikenal itu menjadi mulia bila mana Nabi lahir pada hari Isnin. Sampai hari ini hari Isnin, kalau kita disunatkan puasa. Hari Isnin juga kita ni majlis maulid pertama Muhammad Azhamuddin Juain ni. Semenjak dia hidup, sebabkan dia beranak musim PKP, jadi dia tak dapat nak hadir mana-mana majlis maulid di pondok ialah hadir. Dan ni majlis pertama dia hadir. Alhamdulillah, saya seronok sangat-sangat. Alhamdulillah, masih banyak tuan-tuan mana sudi menumpangkan dia. Kat mana larat lah, tak larat kita pasti masuk dalam. Baiklah. Jadi maknanya Nabi lahir, Nabi tak perlu menumpang kemuliaan hari tersebut, tetapi hari itu menjadi mulia kerana menumpang Nabi. Sama lah Rabiul Awal tak dikenal. Orang Arab lebih kenal dengan bulan haji, masalah sebab haji ini berlaku sebelum Rasulullah lagi. Syariat Ibrahimiyah. Mereka kenal Syawal, mereka mengagungkan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Rabiul Awal nothing happen. Tapi bila Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, maka kita orang Melayu sering kali kita dengar lagu yang ataupun syair yang sering dialunkan oleh almarhum Allahyarham Ustaz Asri Rabbani. Rabiul Awal menjelang lagi, Allah, masa tu hati kita rasa duk nak tak rasa macam satu perayaan yang hebat. Ada orang kata baru ni, dia kata Maulid Nabi ni bukan penting sangat. Kita dalam Islam hanya ada dua perayaan, iaitulah Aidul Fitri dan Aidul Adha. Kita nak kata lagu mana? Jawabnya Aidul Fitri dan Aidul Adha tidak ada maknanya tanpa Maulid Nabi. Sebab Aidul Fitri dan Aidul Adha itu menjadi mulia
di sisi kita kaum muslimin, kerana yang lahir pada Rabiul Awal inilah yang memuliakan Idul Adha dan Idul Fitri. Allah. Baik. Maka muslimin dirahmati sekalian, betapa beruntungnya kita menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat masa tu Ustaz Abi pernah cerita, saya mohon izin pada Ustaz ini untuk mengungkapkan sebagai untuk kita ni lah. Pernah cerita satu cerita bagaimana Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Ya. Kalau kita baca wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Bila mana dia sampai ke kota Mekah nak ambil upah Yusuf dengan kawan-kawan yang lain. Hak lain tu badan kira kita kata nampak sihat-sihat belakang. Yakinlah kalau orang nak bagi susu anak dia ni, orang Mekah masa tu dia ambil orang pedalaman, sebab mereka yakin orang pedalaman ni halim, latif. Mereka ni ada sifat-sifat kelembutan dan kehalusan jiwa, dan kerendahan tawadhu' tu. Tapi mai dekat Halimatus Sa'diyah, Sayyidina Halimatus Sa'diyah ni orang tak yakin nak bagi menyusu anak mereka. Sebab apa? Kuih. Nampak tak macam kawan-kawan yang lain. Nampak kuih. Boleh kan nak menyusu ni? Cukup kan nak bagi menyusu anak aku ni? Tuan-tuan bayang tengok, Sayyidina Halimatus Sa'diyah ni dia mai dalam keadaan badan dia yang tak sesuai. Orang nampak macam tak sesuai. Akhirnya orang tak bagi pun anak pada dia. Sorang kawan-kawan dia balik, bye-bye, aku selesai, aku dapat dah habuan aku dapat dah habuan aku dapat dah habuan aku. Sorang balik. Tapi dia tak ada. Nah, Halimatus Sa'diyah tak ada apa lagi. Belum ada jawapan. Akhirnya tuan-tuan, kenapa? Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak takdirkan Halimatus Sa'diyah itu menjadi ibunda kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak mendapat susu daripada Sayyidina Halimatus Sa'diyah. Allah dah pilih dah. Walaupun dia kubur, tak mendapat perkenan ataupun tak dapat, kita katakan menjadi ibu susuan kepada orang lain tak minat dengan dia, rupanya Tuhan dah tentu dah dia akan menjadi terpilih menjadi ibunda susuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa teman-teman? Apabila kita ambil iktibar di sini, biarlah kita ni pelbagai latar belakang, pelbagai rupa paras, tetapi kita jangan sampai tak dipilih untuk mencintai baginda. Nah, insya-Allah moga-moga kita dicintai oleh, kita dapat peluang untuk mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Akhir sekali, sabar, jangan buat rusuhan. Benda kita boleh bincang. Boleh Zat. Tak boleh kita tambah dalam. Baik. Akhir sekali teman-teman, insya-Allah ramai ahbab kita ni muda-muda belaka ni. Muda-muda belaka kita kena ingat apakah matlamat kerasulan itu. Dan apakah matlamat kerasulan, iaitulah Nabi menyampaikan. Masa mungkin kita mampu menyampaikan kalau kita tidak pernah disampaikan. Jadi apa nak sebut sini, kita sebagai para pemuda, kita cuba, kita katakan Allahumma salli, kita terjemahkan kecintaan kita kepada baginda untuk kita menjadi bukan sekadar pecinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita pencinta kepada ilmu baginda. Itu yang sebenarnya. Maka insya-Allah kita azam sepada maulid Nabi ini. Lepas pada ni kita orang yang paling mendalami ilmu tauhid khususnya. Kemas sungguh-sungguh ilmu tauhid. Ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah lah. Hak ni hak sifat 20 ni. Nah, hak ini tauhid pun macam-macam jenis. Tauhid apa nama W pun ada. Tauhid S pada S Syiah pun ada juga. Jadi kita perkemas tauhid kita ni ahli sunnah wal jamaah. Sama ada dalam bab yang kita katakan yang qat'i ataupun yang khilaf. Kita pakat dalami belakang. Nah. Apa nama apa ya? Jadi insya-Allah khususnya ilmu tauhid. Sebab apa? Ramai hari ni sebut kongsi sikit lah. Kami di dunia entertainment ni, dunia hiburan. Nampak malu noh, dunia hiburan, dunia televisyen lah. Kadang-kadang nak cari orang yang boleh nak orientasi ataupun nak mengempalai perbincangan akidah ni ataupun ilmu teologi ni, tak ada orang. Tak ada orang. Sampai baru ni saya diberikan satu tugasan untuk kelola lah di satu rancangan tu, di salah satu televisyen, bab akidah. Kan? Bila masuk bab akidah tak apalah. Kita pun kata, cari orang lain dulu kot. Hal ni pakai tak mau habis. Kita ni akidah tak apa nak mahir sangat ni. Tak aktif sangat. Kat rukun iman tu boleh lah. Orang sikit-sikit cara budak-budak kelah-kelah ni. Dia kata tak ada orang lain lah. Ada orang pula akidah yang
Tak kena dengan yang Jakim nak pula dah. Lepas tu tak apalah. Kita pun kata boleh lah. Kita masuk mesyuarat dulu. Buat mes suruh bentang lagu mana? Suruh cerita Tauhid, Uluhiyah, Rububiyah, Asma' wa Sifat. Oh, kita kata, hak ni ramai dah orang duk boleh hurai ni. Tak apa lagi pula kita tak apa nak mahir tu. Bukan kata tak bagus, bagi belakang. Tapi kita tak apa nak mahir. Pasal mungkin kita tak maji torik tu kot. Dan kita kata pula, hak ulama' kata, hak wajibnya kita kena sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala pula tak terkira hitungannya. Tak ada had limitnya. Cuma hak wajib kita belajar 20 tu atas jalan masyhur, 13 atas jalan yang rajih. Jadi kita hak tu kita erti lah. Oh, satu lagu mana pula dah. Dia bagi kat kita silibus tu. Kena tukar sikit kot. Tukar. Maknanya nak cerita apa teman-teman sekalian? Cabaran kita dalam nak membawa ilmu teologi ataupun ilmu akidah ataupun ilmu usuluddin ni kepada masyarakat sangat besar. Tak ramai anak-anak muda yang minat ilmu tauhid ni. Pasal payah. Cakap dia cerita wujud kidam bakok tak apa lagi. Dia main tanjizil qadim, suluhul qadim, ta'luq ijab, ta'luq inkishah, dia mula lari lah. Dia mula lari. Pelik dah. Kam muttasil, sampai tanya ada berapa kam, bagilah ta'ala, dia kata ada 5 kam. Awal-awal lagi dia mentasyrik lah 5 kam tu. Padahal kita nak cerita ternafi kam. Jadi maknanya berakidah ni tak ramai orang boleh. Bukanlah kita nak kata bila kita boleh itu satu kelebihan, tapi kita kena ambil tanggungjawab. Sebab apa? Sampai satu tahap akidah ni orang tak mengaji dah. Jadi insya-Allah para ahbab sekalian, marilah kita ambil sempena Maulid Nabi ini, semangat azam kita untuk kita perlu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, supaya apa? Kita akan membangunkan umat kita dengan ilmu. Itulah semangat yang paling besar yang kita kena ada. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi